warahmatullahi wabarakatuh guys. So welcome back to my channel. So hari ni korang pun tahu Danish nak buat video apa, sebab korang dah tengok thumbnail kan. Korang pun mungkin cari benda ni, sebab tu lah korang cari kan. Sebab tu lah korang tekan video ni. Sebab kenapa korang tak tekan? So Danish akan bagi korang cara-cara. Okay, bukan cara-cara, macam tunjuklah korang macam mana Danish buat jadual belajar Danish sendiri. Okay, so bagi yang baru tengok video ni sih, tolong subscribe je, tolong subscribe, like, tekan loceng jangan lupa. Okay, saya sangat memerlukan like dan subscribe anda. Terima kasih. Okay, so basically mungkin ini 8x3 kan, 8x3 yang terakhir kan, which is sekolah pun berapa minggu je. Walaupun macam tu, tapi maybe boleh guna untuk masa-masa yang akan datang. Maybe korang form 4 ke, korang boleh guna, korang boleh pandai-pandai ubah-ubah sikit jadual tu kan. So pandai-pandai lah kan, takkan semua benda nak kena bagi, nak kena swap. Okay, so timetable ni dia bagi cara, and then korang boleh arrange sendiri, korang boleh letak aktiviti korang sendiri. Macam apa yang dia cakap, korang boleh buat korang boleh arrange apa yang korang nak letak tu sendiri. So Danish hanya bagi cara ataupun macam contoh. Ya betul, perkataan yang betul. Contoh yang Danish boleh bagi, yang korang boleh follow ataupun korang boleh ikut lah. Okay, so Danish bagi tahu dulu, kalau benda ni macam tak membantu ataupun tak boleh nak, korang tak boleh ikut, korang kena cari insentif lain. Maknanya cara timetable ni korang tak boleh ikut, korang kena guna cara lain untuk belajar. Setiap orang dia belajar dia cara dia lain tau. So bukan hanya guna timetable je, ada banyak lagi cara. So kalau benda ni tak dapat membantu korang, tak apa, korang boleh cari lagi cara yang lain untuk bagi korang dapat cara belajar korang dengan betul. Ada cara budak belajar dengan belajar malam-malam, ada budak belajar subuh-subuh, ada belajar budak ada yang belajar siang-siang, ada yang tidur je, ada yang tu, ada yang ni, ada yang tidur tapi pandai. So macam ni lah. Danish hanya membantu, tujuan Danish hanya membantu. Danish hanya nak menolong sahaja, Danish nak tolong sahaja. Tak ada macam Danish cakap okay, ikut jadual Danish ni memang akan mendapat A terus, semua A. Tak adalah. Ni hanya cadangan Danish untuk cara belajar, cara korang uruskan timetable korang. Kalau korang tak boleh ikut, maybe it's not your style. Ni dia cakap awal, ini hanyalah dia cakap cadangan dia ni. Sebelum nak buat, korang kena ada bahan dulu kan. So let's check bahan-bahan dulu. Okay guys, so Danish lupa nak record masa nak buat kotak. So Danish just bagi gambar, at least korang boleh nampak gambar macam mana. Okay, macam ni dia. Okay, so first Danish akan tulis hari. Kalau korang nampak ada atas bawah tu kan, bawah tu hari cuti, hari lain. Okay, masa pertama tu Danish letak pukul 8 hingga 1.45. Masa kedua Danish letak 1.45 hingga 2. So yang ketiga tu 2 hingga 4. Yang keempat tu 4 hingga 5. Yang kelima tu 5 hingga 6 suku, 6.15. Yang keenam tu 6 suku hingga 9.30. Yang ketujuh 9.30 hingga 10.15. Dan akhir sekali before 11.30. Okay, yang bawah tu, masa pertama start pukul 10 hingga 12.15. Masa kedua 12.15 hingga 25 minit. Dan ketiga 25 minit hingga pukul 4. Yang lain ikut yang atas. Okay, seterusnya korang boleh tulis tarikh. Tarikh ni bukan tarikh pula, hari. So hari ni ikutlah tempat korang. Kalau korang start hari Ahad, Ahad lah. Kalau start hari Isnin. So Danish kat Johor, so start hari Ahad. Okay, yang masa pertama tu Danish tulis kelas, sebab Danish kelas pukul 8. And then Danish tulis rehat selepas tu.
Lepas rehat kita ada study. Okay, study. And then selepas study tu kita ada rehat lagi. Sebab kita bukan sentiasa bekerja kan, kita mesti berehat. And then after rehat tu kita ada free time. Then after free time tu macam main kat luar ke apa kan. Lepas tu rest. And then skincare. And then light off. Saya pun tak tahu kenapa dia ni tulis lambat. Macam blur sikit waktu tu. Okay. So yalah, korang isi je lah sampai bawah. Tak kisah ini yang isi-isi ni korang tak Danish tak kisah. Korang nak ubah kan, ubahlah sebab ini jadual korang, bukan jadual Danish kan. Memang ini jadual Danish tapi ikut korang lah. Okay, yang cuti tu Danish kurangkan sikit study. Danish kurangkan sikit masa study. Sebab hari-hari sekolah tu kita dah study kan, dah banyak ilmu masuk. So waktu cuti ni kita have fun lah. Okay, yang masa pertama tu Danish letak study. Yang kedua rest. Yang ketiga free time. Keempat free time. Kelima free time. Okay. Lepas tu dinner maghrib, skincare, and then light off. Ikutlah sama bawah tu. Which is Jumaat dengan Sabtu ni lebih terbuka lah, macam lebih open lah, macam bagi muka sikit lah dekat diri kita. Okay, dia macam kita bagi reward kat diri kita. Kita dah berusaha 5 hari tu, cuti tu kita bagi reward. Kita dapat tengok main kat luar ke, dapat tengok TV ke, macam tu lah. Okay, Danish guna pen warna lain untuk lebih khususkan satu perkara tu. Contoh macam rehat tu kan, rehat tu buat apa? Contoh rehat yang pertama tu Danish tulis solat. Solat and then anything lah. Korang cuba khususkan aktiviti korang. Okay, after that korang boleh lah hias korang punya jadual. Tulislah timetable ke, apa-apa ke, bunga ke, berlian ke, guci-guci lah, buci ke, tak kisah. Janji korang berminat untuk tengok korang punya jadual tu. Okay, last kali ini rasa ni penting. Bawah belah kanan tu korang kena letak tanda tangan dan nama korang supaya barulah tahu ini hak milik korang. So macam tu lah nak buat. Danish harap korang boleh ikut ataupun korang dapat apa yang Danish nak sampaikan pada video kali ni. Jangan lupa tekan subscribe, like banyak-banyak, and share. Kalau nak share lah. Dia memanfaatkan, so share lah. Yang budak SPM pada bulan 2 start bulan 2 kan, exam bertutup saya tak ingat. Untuk yang SPM semoga berjaya. Korang boleh buat, jangan risau. Sebab Danish pun ada abang yang SPM. I wish luck to him lah. Okay, kepada yang SPM yang luar sana, good luck. Jangan risau, jangan gelabah. Ingat Allah sentiasa membantu umatnya, hambanya. Jangan risau, berdoa je. Berdoa tu jangan lupa usaha. Ada usaha dengan doa. Bila kau doa je dia nampak macam tu, kau macam beban. Itu je daripada ni. Thank you.